Ada surah Ghafir atau surah Mu'min ya. Surah Ghafir atau Mu'min ayat ke-26 dan seterusnya. Baik, kita baca dulu sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف عليكم أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه
وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد Sadaqallahul Azim. Itu dia tuan-tuan perempuan, lebih kurang satu muka surat lah daripada surah Ghafir, surah Ghafir, bahagian yang keempat. Baik, Muslim-Muslimat rahmat Allah sekalian, kita tengok sejak tajuk ringkas pada ayat 26 yang kita baca mula-mula tadi tu. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad
Cuba tuan. Baik, perkataan saat tanda situ adalah yudhhira. Yudhhira, makhraj dha dha ni ada 3 beradik, ada 3 beradik. Untuk makhrajnya pertama sekali sa. Cuba tuan, sa. Sa iaitu hujung gigi dan hujung lidah bertemu. Hujung gigi dan hujung lidah bertemu. Cuba sa. Okey, kemudian za. Sama za, hujung gigi dan hujung lidah. Juga sama dengan dha, cuma dha ini dia tebal. Ada itbaq, ada isti'la tu, jadi dengan sebab itu sedikit payahlah, tapi dilatih okey saja. Yudhhira, cuba yudhhira. Jadi makna masa sebut dha itu ketebalan tu kena ada yudhhira. Kalau yuz itu tak cukup. Yudhhira tebalnya dha itu, hujung lidah dan hujung gigi bertemu. Betul tak? Itu kaedah dha. Yudhhira fil ardil fasad. Cuba. Jadi kalau payah sikit pun kerana huruf ini tidak ada dalam bahasa Malaysia kita, tetapi dia adalah bahasa Al-Quran. Baik, kemudian وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Cuba tuan. Baik, dan yudlili sama kat tebal kan, cuma yang ini lidah di sebelah kiri, geraham atas. Wa man yudlilillah. Cuba. Yudlili. Tebal dan jangan lepaskan. Wa man yudlilillah. Okey, itu kan tuan-tuan untuk tajuk ringkas. Kemudian kita tengok yang akhirnya, iaitu qiraat pada ayat nombor 30, ayat nombor 30. Baik. Yang Ustaz tanda kan tuan-tuan وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. Cuba. Baik, itu bacaan kita, bacaan kita dengan nama yang tuan-tuan sudah biasalah, namanya bacaan Hafs daripada Asim. Ini mazhab bacaan Al-Quran yang kita baca, Hafs daripada Asim. Kemudian bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak baca pada malam ini tuan-tuan. Nama bacaannya Warsh daripada Nafi'. Ini juga mazhab yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berubahnya sikit tuan-tuan, tidak ada beza sangat, sedikit saja berubah. Yang pertama sekali ialah yang Ustaz tandakan ini, allazi ni 6 harakat. Kita baca mak jaiz ni 5 ataupun
tapi Imam Warash baca dengan 6. Kemudian mak badal amana ni juga 6. Kita baca contoh. Wa qala allazi aman. Cuba dengar. Dua-dua 6. Lazi itu 6, tu juga 6. Pelik sikit lah, kita tak baca begitu, kita baca 2 sahaja, tapi dalam bacaan Warash boleh baca dengan 6. Tu 6 harakat. Kemudian ini pun 6 juga. Ya qaumi inni akhafu alaikum. Cuba. Baik. Kemudian Yaumil Ahzab, Imam Warash membaca dengan naqal. Mana satu ayat 20. Ini mana? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Inna tu kalau tengok tempat memang ada beza lah. Cuma mana kat sini mana Haji nak maksudkan? Dalam telefon tu. Susah nak tengok telefon tu. Tapi kalau bacaan kita ini belakang di sini. Ini. Nanti ada baca dengan in. Mungkin apa cetak ke apa, wallahualam salah cetak, tapi kena check baliklah. Yang tepatnya inilah. Ini Okey. Kemudian ini juga 6 harakat. Yang keempat itu Yaumal Ahzab dibaca dengan Yaumil Ahzab dibaca dengan Yaumil Ahzab, buang hamzah, barisnya diberi kepada lam. Yaumil Ahzab. Cuba tuan-tuan. Yaumil Ahzab dibaca Yaumil Ahzab. Baik, kita cubalah, tak apalah. Wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum. Cuba tuan, semua 6 harakat. Sila. Inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Itulah tuan-tuan. Tak apalah, itu sebagai pengenalan untuk kita bersama bahawa di sana ada bacaan yang lain sedikit, tetapi juga merupakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tak baca lah gitu secara amalannya. Amalan kita baca dengan yang tadilah, hafz daripada Asim. Itu balahan seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia. Kebanyakan bahagian dunia membaca dengan hafz daripada Asim. Boleh tuan-tuan Baik. Wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Berkata Fir'aun, biarkanlah aku membunuh Musa, dan dia berdoalah, serulah kepada Tuhan dia, minta tolongan Tuhan dia. Inni akhafu alaikum, inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku bimbang kalau dia akan mengubah agama kamu. Agama kamu ini maksudnya agama menyembah Fir'aun kepada agama menyembah Allah. Au an yudhhira fil ardil fasad,
ataupun dia akan membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi Firaun kata kepada Musa membuat kerosakan. Wa qala Musa, jawab Musa, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku ni berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu. Ini antara dakwahnya tuan-tuan Nabi Allah Musa alaihissalam, bahawa Tuhanku dan Tuhan kamu sama sahaja. Apa dia? Iaitu Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Min kulli mutakabbirin la yu'minu yaumil hisab. Aku berlindung dengan orang yang mana penuh dengan kesombongan, takabbur, dan tidak beriman dengan hari akhirat, hari hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajula. Berkata seorang lelaki yang mukmin, dan daripada perkataan mukmin inilah tuan-tuan diberi nama surah ini juga. Selain daripada nama surah Ghafir, satu lagi nama surah Mu'min. Surah Ghafir dan satu lagi surah Mu'min. Ada dua nama lah yang masyhur. Dan rajulun mu'min ini, lelaki mukmin ini, dalam banyak tafsir menyebutkan bahawa dia adalah sepupu Firaun, ibnu ammi. Ibnu ammi ini anak pak saudara, itu sepupu Firaun yang beriman. Namanya Sam'un, ada kata namanya yang lain-lain lah, tak apalah. Dia beriman dengan Allah dan Nabi Musa alaihissalam, dan dia kata dalam keadaan beriman itu yaktumu imanahu, dia menyembunyikan imannya. Lalu dia kata ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Adakah kamu nak bunuh seorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? Salah apa dia berkata begitu? Jadi maknanya sepupu Firaun ini telah menunjukkan isyarat bahawa dia juga beriman kepada Allah. Berani benar dia. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Bahkan Nabi Allah Musa itu datangnya dengan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat daripada Tuhan kamu. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau dia berbohong, dia akan tanggung. Wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau dia benar, maka teruk kita. Kenapa? Akan kenalah seperti mana umat-umat yang dahulu Allah hukum orang-orang yang telah datang kepada mereka rasul tapi tak ikut. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan Allah tidak akan beri hidayat kepada orang yang melampaui batas dan pembohong. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Wahai kaumku, sekarang ini kamu memiliki kehidupan yang baik, pemerintahan, rasa hebat di atas muka bumi ini. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Tetapi kalaulah Allah datang bawa balak dia, bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa nak tolong kita? Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara. Berkata Firaun, aku hanya menunjukkan benda baik kepada kamu. Itu kata Firaun. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku menunjuk jalan kepada jalan yang benar. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, kisah Firaun ini Allah ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Tentang hikmah yang sebenar itu hanya Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi para ulama membincangkan, apabila suatu perkara itu diulang-ulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang peri penting, kisah itu penting. Dan Quran ini dia ada musayarah bil hayat, iaitu dia ada satu berjalan dengan hidup kita. Quran ini maknanya bukan diceritakan kisah Firaun ini dengan tujuan untuk cerita kisah lama tak ada kena-mengena kita, tak. Bahkan kisah ini akan berlaku dalam hidup seharian kita sampailah hari kiamat. Itu yang Allah, antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita. Maknanya walaupun Allah Ustaz ni kisah lama ni, kisah dulu kala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa ribu tahun tak tahu, punya lamanya. Tapi bukan lama sahaja tuan-tuan, bahkan kisah ini akan berlaku setiap hari, setiap waktu sampai hari kiamat.
Sama saja tuan-tuan dengan kisah Nabi Lut, kaum Lut. Nah, Nabi Lut tu yang Nabi Allah, tapi kaumnya iaitu kaum LGBT. Nah, kita pun tengok bola ada bersorak bukan main tuan-tuan kita dah. Saudi menang dengan Argentina. Jadi Saudi menang 2-1 dengan Argentina. Kita pun pernah kalah sebelum ini dengan Saudi 2-0. Makna Argentina tu level-level kita je tuan-tuan. Kata orang lah. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok tu, rupanya Allah cerita dulu kaum Lut sampai ke hari ni tuan-tuan, dan Piala Dunia, sibuk-sibuk Piala Dunia tu, sibuk pula nak pakai dia punya armband apa ni, pelekat kapten tu kan, yang menyokong puak LGBT. Ini panggil musayarah. Maksudnya kisah dulu rupanya berlaku sampai akhir zaman. Ada. Tapi nasib baiklah, alhamdulillah, Qatar berkeras tidak akan berkompromi dalam isu itu. Tetapi negara-negara barat, negara-negara yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa nak upkan perkara tersebut, nak angkat perkara tersebut supaya akhirnya di atas dasar human right, hak manusia, hak asasi manusia. Kita pun nak tanya juga, bila Jerman secara rasmi mengangkat ini hak asasi, kita tidak berkompromi, not compromise dengan perkara yang melibatkan hak asasi. Kita pun tanyalah, sejak bila dari kejadian bangsa manusia Nabi Adam sampailah ke hari ini, sejak bila bahawa LGBT ni diiktiraf sebagai hak asasi? Boleh tolong jawab tu dulu. Belum kira agama lagi tu, baru kira hak asasi manusia. Sejak bila daripada bangsa manusia ini ada yang mengiktiraf hak asasi ni adalah LGBT salah satunya? Sejak bila? Tuan-tuan, tentunya orang-orang yang menganut pahaman LGBT, beramal dengan LGBT ni, tentu sekali mereka ini lahirnya daripada seorang yang bukan LGBT. Sebab mak ayah dah, dia itu lahir mesti daripada mak ayah. Mak ayah tu tentu bukan LGBT lah, sebab kahwin antara seorang lelaki dan seorang perempuan, lahirnya dia. Jadi kalau dia kata duk pertahan LGBT itu sendiri, maknanya dia telah menolak bahawa keturunan dia daripada orang yang mana bukan menganut LGBT. Itu dia tuan-tuan. Jadi bahkan kalau dia buat begitu, dia telah menyebabkan keturunan manusia terputus sampai di dia sahaja. Mak ayah dia yang harap-harap ada anak, ada cucu, tak sampai ke dia saja. Kenapa? Dia sudah tidak nak lagi menjadi manusia biasa. Bahkan dalam seluruh agama, seluruh budaya manusia daripada dulu sampai ke hari ini tuan-tuan, LGBT adalah tidak diterima. Bukan saja manusia, bahkan binatang pun tak terima. Lembu dia akan belasah lembu jantan ke lembu betina. Tak ada lembu jantan belasah lembu betina, lembu jantan juga tak ada tuan-tuan. Samalah kucing ke apa semua, binatang-binatang pun dia kenal bahawa itu adalah fitrah yang Allah jadikan sejak asal. Jadi maksudnya dalam Al-Quran ini, kalaupun Allah sebut tentang Fir'aun berkali-kali, tetapi urusan tentang Fir'aun, kejahatan yang berlaku kepada Fir'aun akan berterusan selama-lamanya. Itu dia maknanya hikmah ataupun pengajaran istinbat yang sama-sama kita boleh ambil daripada ayat-ayat, khususnya tentang kisah Fir'aun ini. Dan Fir'aun ini telah berikhtiar, zaruni aqtul Musa, biarkan aku membunuh Nabi Musa ini. Tuan-tuan, Fir'aun berikhtiar untuk bunuh Nabi Musa beberapa kali. Bahkan sebelum Nabi Musa lahir lagi, Fir'aun telah ikhtiar nak bunuh Nabi Musa. Antara riwayat-riwayat yang ada ialah menceritakan bagaimana Fir'aun bermimpi lahirnya seorang budak, dan budak ini dalam mimpi itu ada satu kisah lah. Kemudian dia ceritakan mimpi dia kepada kahin, tukang tilik. Bila cerita pada tukang tilik, maka tukang tilik pun dengar dan ceklah tilikkan dia. Sebelum kelahiran Nabi SAW, tukang tilik ini selalunya benar.
Selalunya benar. Kenapa? Kerana Allah benarkan dia untuk ada jin, dan jin itu naik ke langit. Bila kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin ini cerita dalam surah Jin menyebutkan bahawa inna lamasnas sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kami naik ke langit, rupa tak boleh dah, ada penjaga dah. Kami pun tak tahu sebab apa. Masa tu adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada harasan syadidan, penjaga sangat ganas, wa syuhuba, dan ada panahan-panahan. Kalau kami naik juga, mati kena panah tersebut. Sebab tu orang tua-tua kata panah-panah petir apa semua tu panah syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ayat ini cerita tentang panah kepada jin yang naik ke langit. Jadi bila turun jin ini ceritakan tentang akan lahirnya seorang budak yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Fir'aun percayalah kahin dia ni, tukang tilik dia ni. Lalu Fir'aun perintahkan uqtulu abna allazina amanu wastahyu nisa'ahu. Bunuh semua budak-budak. Makna sebelum Nabi Musa lahir ini, Fir'aun telah perintahkan semua budak lelaki dibunuh dan tinggalkan budak perempuan. Maknanya semasa yang berkaitan dengan mimpi itu, suruh dia dibunuh, suruh bunuh, dan matilah semua budak lelaki. Dan bila lahirnya Nabi Allah Musa alaihissalam, ibunya sangat takut. Ibunya sangat takut. Kenapa? Kerana seperti manalah nasib budak-budak lelaki yang lahir yang lain, maka akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka tuan-tuan, wa auhayna ila ummi Musa an arda'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'aluhu minal mursalin. Jadi Allah wa auhayna ila ummi Musa an arda'ih. Allah perintahkan kepada mak Nabi Musa. Perkataan yang Allah guna ialah wa auhayna. Kami wahyukan kepada mak Nabi Musa. Tuan-tuan, wahyu ini tidak diberi kepada wanita. Wahyu ini diberi kepada nabi-nabi yang lelaki. Dan nabi memang lelaki sahaja, wahyu. Tapi Allah guna wa auhayna ila ummi Musa. Kami beri wahyu kepada mak Nabi Musa. Dan sebab ini tuan-tuan, ulama bincang, kenapa Allah guna perkataan wahyu juga dengan makna ilham. Wa alhamna, kami mengilhamkan kepada mak Nabi Musa. Nah, di tempat lain Allah guna perkataan yang sama, wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Kami wahyukan kepada lebah. Lebah tu bukan manusia, kan? Dia haiwan, binatang. Kami wahyukan juga kepada lebah. Maka ulama kata kalau tadi wa auhayna ila ummi Musa makna ilham, maka yang ini adalah dipanggil al-ilhamul fitri. Satu fitrah kepada lebah atau binatang-binatang lain, maka dia kena buat sarangnya di bukit ataupun di pokok-pokok itu, maka itu tempat hidupnya. Cuma Allah menggunakan perkataannya wa auha juga, kami wahyukan. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Maknanya dalam ayat Quran ini, dia tidak datang satu perkataan tu satu makna itu tak. Bahkan beberapa makna. Bahkan beberapa makna. Jadi ada merujuk kepada makna wahyu sungguh seperti mana Rasul-Rasul, ada merujuk kepada makna ilham seperti mana mak Nabi Allah Musa, ada merujuk kepada fitrah, kejadian satu makhluk, satu binatang, satu haiwan seperti mana lebah. Begitulah seterusnya. Siapa yang tahu ini? Maka ini kerja para ulama. Mereka lah kajinya apa semua, lalu mereka memberitahu kepada kita. Jadi dalam ayat Quran ini satu perkataan mungkin memberi makna yang pelbagai, banyak makna. Jadi tak boleh nak faham satu je. Dengan sebab apa? Sebab memang begitu kaedah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila diwahyukan kepada mak Nabi Musa supaya menyusukannya, kalau kamu takut juga fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, kau masukkan dalam bekas tabut, dalam besin lah kita kata kan,
kemudian hanyutkan. Fa'alqihi fil yami, hanyutkan di air, di laut, di sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu rasa sedih. Inna radduhu ilaiki, aku akan kembalikan kamu semula, dan anak kamu Musa ini akan dikembalikan kepada kamu semula. Itu keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala campakkan di dalam jiwa mak Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka dia pun hanyutkanlah. Dan bila hanyutkan ini tuan-tuan, inilah Allah nak tunjukkan kekuasaan. Ada sepatutnya hanyut itu ialah mak tu dah elok-elok dah, mestilah dia tengok aliran air itu ke mana. Aliran air itu ke mana? Aliran air yang menuju ke istana Firaun, tentulah dia tak hanyut di situ, dia mesti lawan arus. Maksudnya kalau air ke sana, dia akan hanyutkan itu dengan cara boleh hanyut ke sana dengan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan kuasanya tuan-tuan, walaupun dihanyutkan ikut arus ke sana, istana sebelah sini, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanyutkan ia masuk dalam istana. Nah, sehinggalah ditemui oleh isteri Firaun, iaitu Asiyah, yang Asiyah akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Musa alaihi salam. Asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Jadi bila Firaun tengok budak lelaki, sahlah budak ni, inilah yang disebut oleh tukang tilik kita, inilah dia budaknya, nak bunuh dia. Maka Allah campakkan satu rasa belas kasihan kepada isteri Firaun, pujuk, bang jangan. Asa an yanfa'na, boleh jadi budak ini akan memberi kebaikan kepada kita. Kita pun tak ada anak kan, ambillah budak ini. Jadi Firaun pun macam lembut hatilah. Kenapa pula tiba-tiba lembut hati? Kita boleh jadi gitu tak? Ketika ada kala nak marah, tapi tiba-tiba anak kita buat sesuatu yang kita geram, marah, biasanya tak jadi. Ada waktu-waktu dia demikian. Jadi Allah campakkan perasaan itu kepada isterinya, pujuk. Asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Dan boleh jadi kita jadikan anak pun tak apalah bang. Jadi akhir Firaun tu rasa lembut hati dia gitu dah. Jadi Firaun masih tak puas hati. Bila tak puas hati ni tuan-tuan, dia uji Nabi Allah Musa AS. Dalam beberapa tafsir menyebutkan tentang Firaun telah memberi satu bara api, satu buah dan satu bara api. Dan Nabi Allah Musa ini, walaupun dia belum menjadi Rasul pada masa itu, tetapi jiwa kerasulan sudah ada. Tangannya nak capai buah, lalu ditampar oleh malaikat, kemudian dia ambil bara api itu masuk dalam mulutnya. Barulah Firaun puas hati. Patutlah, makna budak ini bukan budak yang insan terpilih yang akan menghancurkan istana aku tu, akan menghancurkan kerajaan aku. Maka Firaun puas hati. Dan tuan-tuan, kesan daripada makan itu menyebabkan Nabi Allah Musa lidahnya tidak fasih. Lidahnya tidak fasih. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pergilah kamu, idhhab ila fir'auna innahu tagha, kamu pergi dakwah kepada Firaun, beritahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong ambil Nabi Harun menjadi kawan aku, pembantu aku. Ambil Nabi Harun menjadi pembantu aku. Dan kata Nabi Allah Musa dalam ayat Al-Qurannya, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Aku ni lidah tak berapa lancar. Tak berapa fasih. Yang fasihnya Nabi Harun alaihi salam. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah perkenankan permintaan Nabi Allah Musa, iaitu qala sanashuddu 'adudaka bi akhika. Kami akan benarkan kamu mengambil adik kamu itu, Nabi Allah Harun, untuk menjadi pembantu kamu, sebagai penyokong kamu. Jadi tuan-tuan, itulah kisahnya yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun yang berkali-kali ada dalam Quran, tetapi kita kena perhati, kita kena belajar, kita kena ambil istinbat dan pengajarannya, bahawa ini adalah satu ikon ataupun satu simbol manusia yang menentang Allah Subhanahu wa taala,
tapi bagaimana dia menentang, dia tak ikut pun tuan-tuan, akhirnya Allah matikannya, tenggelamkannya dalam laut. Itulah kesudahan untuk setiap orang menentang Allah dan Rasul, ya. Dan Allah menjadikan syarat bahawa setiap orang buat jahat selagi mana tidak datang Rasul, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak azab. Tapi bila datang Rasul tak ikut, maka sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina, sunnah sebelum ini lagi bahawa bila datang Rasul tak ikut, kami akan hancurkan. Dan itulah berlaku kepada kisah Fir'aun dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang diberi peringatan ini dan kita taat dan patuh insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekat inilah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilayna waqta hajatina ilaih, dan kembalikan ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.